kita bersama. Assalamualaikum. Selamat pagi. Bersemangat saya rasa hari ni Muaz. Yes. Betul. Alhamdulillah minggu ni saya diberi rezeki yang luar biasa. Wow. Sebab difahamkan semalam awak, hari ni awak. Ya, semalam dengan Haziq orang yang hebat. Hari ni dengan Muaz orang yang kacak bergaya. Zack pun hebat Luar juga. biasa. Muaz, apa khabar Muaz? Sihat Khabar baik, alhamdulillah. Zack okey. Okey, nampak Muaz tiap-tiap hari, hampir tiap hari senang Muaz kayu basikal ya. Yes. Benda yang kita minat, Zack. Ya. Macam Zack juga. Tiap-tiap hari masak nasi ayam saya tengok. Woi, tiap-tiap hari Okey guys. Tiap-tiap hari tu tak berapa nak pasti. Tapi betul lah apa yang Muaz cakap. Kalau benda yang kita minat tu, kalau kita buat dengan sepenuh hati, insya-Allah tak ada apa yang mustahil. Tak ada apa yang tidak mustahil maksudnya. Maksudnya macam anda bangun pagi hari ni kan. Sebab apa anda bangun pagi? Sebab anda minat untuk bangun pagi. Anda minat untuk bersama dengan kami untuk menonton Borak Kopitiam ni. Terima kasih banyak-banyak. Jangan lupa anda boleh juga menonton secara live di Facebook kami, Borak Kopitiam. Betul. Seperti biasa, pelbagai info dan benda-benda menarik yang kita akan kongsi bersama dengan anda. Seperti Muaz katakan tadi, bukan sahaja di TV, tetapi anda boleh saksikan kami secara live di Facebook Borak Kopitiam TV3. Dan itu bermaksud, you guys boleh copy dan paste link dekat grup WhatsApp. Kan bagi tahu lah dekat grup family, cousin-cousin, kawan-kawan sekolah. Kata, kawan-kawan, jom kita buka Borak Kopitiam hari ni sebab Zack dengan Muaz akan bincangkan benda yang menarik. Cakap pasal benda yang menarik, apa benda hari ni Muaz? Okey, antaranya kita nak bercerita mengenai permainan alat kawalan jauh. Tapi itu kami akan bawakan kejap lagi. Betul. Awal-awal pagi ni kami nak update dengan anda antara sesi sidang media dalam kita bersama-sama mendepani pandemik COVID-19 ini. Setiap pagi, awal pagi Zack, kita kena update benda ni supaya semua orang tahu yang kita belum menang, kita masih lagi mendepani pandemik ini. Betul. Jelas lagi nyata, terang lagi bersuluh, kita masih belum belum bisa menewaskan pandemik ini. Dan sekarang ni kita akan beritahu kepada anda update COVID-19. Ayo, ini merupakan jumlah kes terbaru di mana 1,638 dan 1,631 kes tempatan dan 7 kes import. Okey, dan selain daripada itu juga semalam 3 kematian telah pun dicatatkan. Kes sembuh adalah 1,449 dan laporan harian pemberian dos vaksin mengikut negeri juga ini kita update pada 2 April yang lalu yang mana hampir keseluruhannya adalah 770,653. Jadi untuk anda semua sekali lagi jangan lupa untuk mendaftarkan diri anda melalui MySejahtera. Daftarkan diri anda untuk menerima vaksin ini walaupun ada pelbagai input yang telah pun diberikan. Kalau kita ni terlampau mendengar sangat cakap orang tu pun tak tahu apa yang dia cakap, dia pun hanya dengar pada orang-orang lain. Jadi benda-benda macam tu kita tak mahu. Sebab tu kita sentiasa wawarkan benda ini adalah untuk kebaikan bersama. Betul. Dan update terkini seperti anda semua dapat lihat di kaca TV, 13 kluster tamat. Dan ini antara kluster yang tamat adalah kluster Jalan Bukit Sentosa, kluster Perindustrian Pelepas dan juga kluster Jalan Aman. Dan lagi 10 kluster tu kira berhentinya, tamatnya kluster tersebut memberikan satu berita yang baik untuk kita, dan itu tidak bermakna untuk kita ambil sambil lewa dan untuk kita tidak patuhi SOP. Seperti biasa yang kita selalu pesan kepada anda, kepada diri kami sendiri juga di sini, walau apa sekalipun yang berlaku, kalau tak ada urusan penting, tak ada benda yang perlu untuk kita keluar rumah, tolong duduk di rumah. Dan kalau perlu untuk keluar rumah, apa yang kita kena buat, Muaz? Kita kena jaga SOP yang telah pun ditetapkan lah. Pelitup muka, jangan lupa hand sanitizer sentiasa dibawa. Jadi adik-adik kita semua, sekarang ni kita semua sudah maklum hari ni hari Ahad dan ada juga di setengah negeri yang telah pun memulakan sekolah setelah bercuti hampir selama seminggu. Jadi selamat bersekolah semula kepada adik-adik kita semua. Jangan lupa untuk siapkan kerja rumah kalau ada yang cikgu bagi kan. Dan nanti adik-adik kita sekolah menengah pun akan memulakan sesi pembelajaran mereka untuk kali pertama. Pada tahun 2021. Ya, itu kira macam kesian juga adik-adik tak dapat pergi sekolah kan. Betul. Sekolah lah best. Bercinta kat sekolah. Ini duduk rumah nak bercinta macam mana? Bercinta dengan komputer lah. Ya. Bercinta dengan ibu bapa. Bercinta dengan ibu bapa lah. Betul juga kan. Tapi cerita monyet tak ada kat sekolah tu. Best je ngorak awet kelas sebelah. Okey dah. Sejak lama kita lupakan. Sebab kita nak kongsikan dengan anda apa yang viral. Ini kisah mengenai ini. Apabila kat rumah lah ni. Melayan adik-adik, melayan anak-anak. Kan. Daripada menangis ketawa. Ni ada satu video viral ni, Zack. Betul. Di mana kanak-kanak ini disuruh minta maaf sebab dia buat salah. Tetapi apa yang berlaku, gelagat je pula yang buat kita ketawa lah. Seperti biasa sekarang ni di era social media sosial, ada seorang anak kecil ini, dia makin membesar. Okey, macam ni. Nak buat lagi tak? Nak degil lagi? Nak syupuk? Marah? Jangan nangis. Jangan nangis. Tengok Asyu. Tengok Asyu dulu, baru tak Asyu marah. Tengok Asyu cepat.
Cakap apa? Asyik. Bukan. Jangan gelak. Cakap sorry. Ki. Tangan, salam. Nak degil lagi? Tak nak. Nak, ampun je. Okey, ini Senyum. yang memberi satu impak yang mencuit hati kepada kita yang menonton, di mana yalah anak kecil kan. Mustahil kalau kita nak marah beria, kita tak ada. Kalau Z sendiri, Z pun punya anak lah. Betul. Bila kita nampak macam kita marah anak kita bukan marah pun sebenarnya. Dia lebih pada tonasi untuk memberi satu kesedaran kepada dia. Kan kita gurau-gurau. Kadang-kadang bila dia punya respon pada kita tu membuatkan kita sendiri rasa alamak, tak boleh nak marah sebab mencuit hati. Sama lah Memang macam tak video. boleh. Mu rasa dalam umur 2 tahun ataupun 3 tahun, sama macam anak Muaz 2 tahun sekarang ni, dia tengah banyak belajar dan suka sangat buat macam-macam benda. Betul. Okey, jadi seterusnya apa yang viral, ini kisah mengenai apa yang kita selalu bagi tahu kepada anda semua. Kalau kita buat baik, insya-Allah kita akan dibalas dengan baik. Jadi melalui perkongsian M-Star online baru-baru ini, ada kisah viral yang mana apabila ada seorang individu ini, isteri kepada lelaki ini yang hanya mahu dikenali sebagai Syahrin, dan dikongsikan oleh Nurul Hidayah, isterinya, yang mana sebelum ini suaminya ni pemandu e-hailing. Okey. Jadi kita tahulah pemandu e-hailing ni selain daripada membawa kita ke destinasi yang kita tuju, kadang-kadang bila kita ni tak ada duit nak bayar, diorang ni ada yang baik hati macam tak apalah, nanti-nantilah bayar, ataupun tak apalah nanti transfer, ada macam-macam cara. Jadi apa yang dikongsikan baru-baru ini, apabila Syahrin dia bersama dengan ada seorang penumpang, dia tak cukup. Dia ada RM50 tapi dia kena bayar RM5 je. Tapi dia tak ada nak duit balik. Jadi Syahrin kata tak apalah, tak payah bayarlah, anggaplah ni rezeki dan doakan saya untuk bahagia kan. Dapat rezeki dipermudahkan. Jadi tak habis kat situ, rupa-rupanya bila isteri dia balik, isteri dia perasan ada, ini adalah videonya, apabila ada sampul surat dan juga ada wang di dalam tu yang tak mahu dikongsikan, telah diberikan kepada dia. Jadi difahamkan mungkin penumpang tu mengambil nombor kenderaan, nombor pendaftaran lelaki tersebut, dan mungkin juga Nurul Hidayah punya kawan adalah sepupu kepada penumpang tu. Macam itulah. Uish. Panjang kan? Relate macam boleh buat movie. Yes, okey? yes. Jadi sebab itulah duit tu diletakkan di kereta Nurul Hidayah. Dia jadi macam kena atas kena. Tapi sebenarnya cerita-cerita macam ni memberi inspirasi juga sebenarnya kan. Kadang-kadang kita tak sangka benda yang macam ni, yang biasanya kita lihat ialah macam Z tadi kata Muaz. Cerita macam ni biasa wujud dalam movie, dalam filem, tapi berlaku dalam kehidupan sebenar. Maknanya kita kena sentiasa appreciate harian-harian kita sebab kita takkan tahu dengan siapa kita berjumpa, apa pengalaman yang kita akan tempuh. Betul. Jadi bak kata orang putih tu kata precious the present. Yes, okey. Jadi kita sebarkan kebaikan kita pada awal-awal pagi ini, dan jom kita nak bawakan untuk anda apa yang akan kami bincangkan, hobi yang kita nak kongsikan hari ini. Kalau tanya pada Zack, kalau tanya pada saya memang sukalah. Betul. Zack pernah ada tak alat kawalan jauh ni? Zack ingat waktu hadiah Zack hari jadi ke-12 tahun, hadiah kereta kontrol, itu paling Zack ingat sampai ke sekarang. Semua budak-budak mesti nak kereta kontrol, tak kisahlah kereta kontrol yang murah ataupun yang mahal, yang gunakan bateri ataupun gunakan minyak. Zack punya guna minyak. Memang best. Main kat titik orang rasa dulu. Alright. Tapi itulah bila Zack dapat tahu yang hari ni kita akan bawa topik permainan kawalan jauh ni, sebenarnya banyak. Bukan saja kereta kontrol. Kita ada macam sekarang ni, yalah zaman sekarang ni lagi macam-macam. Drone pun dikira alat kawalan jauh. Yes. Apa lagi Muaz yang Muaz pernah secara peribadi yang Muaz tahu? Bot laju ada. Bot laju, okey. Kan? Motor pun ada juga, tapi tak begitu popular lah. Sebab dia tak balance kan. Betul, Jadi betul. untuk anda semua, sebelum kita meneruskan dengan lebih jauh lagi, nak memkenalkan kepada anda, ini antara model-model yang ada. Jom kita ada trivia untuk anda mengenai permainan kawalan jauh ataupun RC. Jom kita saksikan. Permainan kawalan jauh atau remote control memang tidak asing lagi. Peranti utamanya adalah alat kawalan jauh, iaitu komponen elektrik yang digunakan untuk pengendalian tanpa wayar dari jarak yang dekat. Alat kawalan jauh biasanya menggunakan bateri bersaiz 3A atau 2A. Permainan kawalan jauh ini terdiri daripada pelbagai jenis kenderaan, antaranya kereta, crawler iaitu kenderaan pacuan 4 roda atau 4x4, helikopter, kapal terbang, truk, jentera pembinaan dan banyak lagi. Namun pun permainan kawalan jauh semestinya berskala kecil, tapi harganya boleh menjangkau ribuan ringgit tau. Buat sesiapa yang baru nak mula bermain permainan kawalan jauh ini, untuk di dalam rumah skala kecil 1/28 adalah pilihan popular kerana saiznya sebesar tapak tangan sahaja.
Kalau nak mencabar, boleh cuba bermain trek khas yang berskala 1/10 dengan ukuran panjang kurang 400 mm lebar dan 190 mm lebar. Jadi, bolehlah cuba permainan kawalan jauh ni. Mana tahu boleh jadi salah satu hobi. Seperti Adrian Adnan yang bermain kapal terbang dan helikopter sejak tahun 2006 lagi. Anak jati kelahiran Kuala Lumpur ini sanggup meninggalkan kerjaya juruteranya dan menjadi pemain pesawat kawalan jauh secara profesional sehingga mampu menyertai pertandingan di peringkat antarabangsa. Ternyata hobi ini boleh mengatasi segalanya. Ada juga yang minat bermain kapal terbang kertas kini mampu mencipta pesawat. Ia juga boleh menjadi sumber pendapatan kepada kita. Yang pasti, setiap jenis permainan di kawalan jauh ini mempunyai kepuasannya yang tersendiri, tidak kira RC darat maupun udara. Apa-apa pun permainan kawalan jauh yang anda ceburi dan minati itu, ceburilah dengan bersungguh-sungguh, jadikan ia hobi yang sihat dan menyeronokkan. Yes, itu dia. Sedikit perkongsian kepada you guys. Memang betul menggamit memori lah Muaz. Bila tengok balik benda-benda macam tu kan. Okey, jadi untuk anda jangan tak percaya, hari ni kami akan bawakan track sekali. Ya. Betul, kita betul. akan main kat sini. Saya pun tak sabar untuk nak cuba. Yes, tapi apa-apa pun kita rehat dulu. Kita kembali sebelah sini di Borak Kopitiam. Alright, kembali kita dalam Borak Kopitiam dan untuk anda semua di depan kami, inilah dia yang kami katakan tadi, RC ya, alat permainan kawalan jauh. Okey. Tapi ini dia adalah dari dalam golongan yang hardcore. Bagi nama dia. Okey, kita punya dulu kalau yang kita beli yang basic lah ya. Kalau ikut pada awalnya yang ada tali tu, ada wire ke depan, ke belakang. Itu tak. Itu bukan. Oh, itu bukan kawalan Itu jauh. bukan bagi. Oh, itu bukan bagi. Itu bertali. Oh, okey. Lepas tu advance sikit lah. Advance sikit. Ambil yang ada bateri sikit. Yes. Yang boleh jauh sikit. Betul, Yang tu Mas. dah kira RC. RC, betul. Okey. Tapi Mas, Z kalau nak explain, Z bukan ahlinya. Z bukan orang yang pakar. Sebab tu kita dah panggil orang yang lagi dahsyat nak bercerita pasal benda ni. Dia tengah on the way. Cuma saya tak tahu kalau dia naik RC ni ke apa, saya tak tahu lah. Betul lah. Tapi Z dah kata, kalau kau dah sampai, kau picit loceng tapi tak picit loceng tak apa. So, itu dah sampai. Ni dah Abang Syami, Muaz. Alright. Ini yang Z nak kenalkan dekat Muaz ni. Silakan abang. Yes. Apa khabar? Selamat datang, Abang Syami. Selamat datang, Mas Apa Syami. khabar? Sihat Selaku ke? kita punya tetamu yang dah lama tak ada tetamu ni. Betul. Okey, jadi memang kita rasa bertuah sangatlah. Kebetulan ada di depan kita ni. Betul. Kita boleh kongsikan mengenai RC ni. Ini ahlinya. Dia nak sebut pasal RC yang hardcore, yang bagi macam depan kita ni Muaz. Abang Syami lah orang ni. Jadi abang, boleh sediakan, abang boleh explain kepada penonton Borak Kopitiam yang basic yang mereka kena tahu tentang RC bagi ni. Okey. Selamat pagi semua. Basic ingat abang nak baca doa tadi. Okay. Basically semua yang depan ni adalah bagi, off-road bagi. Off-road bagi, okey. Off-road bagi ni dia ada dua scale. 1/10 dan 1/8. Oh, okey. Okey. Dan setiap scale tu ada kategori yang lain. Okey, saya start dengan 1/8, okey? Okey. Oh, ni grade-grade dia lah. Scale. Scale. Skala dia. Oh, Okey. okey. Okey, ini scale 1/8 tapi pakai minyak. Alright. Pakai enjin, okey. Ini enjin dia lah. So untuk kita startkan enjin dia, kita kena pakai starter box. Wow. Okay? Untuk pusingkan flywheel dia supaya dia pusingkan enjin. Okey. Yang bila enjin tu dah start, baru kita boleh warm up, start main Oh, lah. dulu kita ingat memang ada switch kat situ, tak ada bang. Dululah saya duk tengok daripada jauh masa kat Titi Wangsa tu, duk tengok wah abang ni rupanya ini dia. Alright. Okey. Kemudian? Yang kedua untuk 1/8 ni elektrik. Elektrik bagi ni dia pakai bateri lah. Okey. So kelajuan dia lebih kurang sama. Kelajuan lebih kurang sama. Lebih kurang sama. Cuma yang itu pakai minyak, ada bunyi, ada asap. Yang ini dia bisu. Bukan bisu lah, dia ada bunyi. Tak feel lah bang. Betul tak? Oh, feel juga. Walaupun tak pakai minyak walaupun tak ada minyak, tak ada bunyi, tapi feel tu tetap ada. Okey. Okey, kemudian? Okey, kemudian itu dua untuk 1/8. Sekarang ni 1/10. 1/10 ada beberapa kategori. Yang depan saya ni dia 1/10 two wheel drive bagi.
Two wheel drive. Bermakna dia function belakang. belakang saja yang bergerak. Jadi motor dia directly connected to the Back wheel dia lah. rear axle. Okey. Yang satu lagi ini four wheel drive. Okey. Okey. Four wheel drive ni empat tayar function lah. Ini yang terbang tu Mas. Jadi kalau kita pusingkan tu nampak empat tayar berpusing kan. Yang ini cuma dua saja. So dia cara permainan dia pun lain, cara preparation dia pun lain, cara setup dia pun lain. Gitu. Alright. Jadi okey, itu yang kita tahu lah. RC ni kan sekarang makin popular kan. Bila kita tahu ada orang dia main sebab hobi. Ada pula orang dia main macam dia ada grade dia. Ada yang grade tu dia main untuk mainan saja, untuk bermain saja. Ada yang buat macam hobi. Macam abang ni saya rasa memang hobi lah. Jadi apa perbezaan dia bang dari segi grade yang grade mainan dengan grade hobi? Grade Okey. Grade permainan ni semua kereta kawalan jauh ni orang anggap permainan lah. Tapi yang grade permainan tu, yang dikatakan grade permainan tu, kereta dia basic. Dia pakai single circuit board. Ada tak bang contohnya? Cuba teka. Cuba Okey. teka. Cuba orang betul juga cuba teka. Ini kot. Yang ini. Oh yang tu. Okey. Kenapa? Ini kalau kita tengok basic lah kan. Suspension dia pun macam tu je. Oh ni untuk main lah. Untuk main, untuk anak-anak main boleh lah. Dia tak laju dan dia tak perlukan maintenance. Tak ekstrim sangat. Kira dia pakai buang. Betul. Ini kalau dekat bazar, anak-anak kita nampak, kita belanja ni dulu. Ya, betul. Ayah jangan main ni, malu nanti. Faham. Anak-anak punya. Okey, kita faham. Okey. Alright. So yang hobi Hobi yang of course lah yang hobi ni grade semua. yang lain ni lah. Hobi grade dia lebih teknikal. Macam ini kita tak boleh nak buka dia sebab dia datang daripada kilang. Body dah berpasang, circuit board dalam tu dan kita masukkan bateri saja. Untuk yang hobi grade, racing grade, ini contoh dia ni, kita boleh buka body dia dan tengok dalam dia. Wow. Okey. So hobby grade dia proportional system. Bermaksud dia setiap komponen dia asing. Ini steering servo untuk kontrol steering lah. Okey. Tapi yang alat yang paling penting sebenarnya receiver. Receiver. Controller tu. Alat penerima ni dia menerima signal daripada transmitter. Jadi apa yang keluar pada otak kita straight away sampai ke sini. And then signal tu akan kalau kita pusing steering, signal tu akan dihantar ke servo. Saya terkejut bang, abang cakap main otak tadi, saya ingat ke ikut niat jadi taklah daripada sinilah gitu. Okay. Niatnya masuk dekat kontrol lah. Tapi bang, maksudnya enjin memainkan peranan tak? Sebab kekuatan kereta tu kan terletak pada enjin. Motor dia main peranan. Motor ada macam-macam kita panggil turn. Dia motor tu dalam tu ada copper winding. Jadi berapa kali dia pusing tu itu kita panggil turn. So lagi rendah value turn dia tu, dia lagi tinggi RPM dia. Bermakna dia untuk top speed. Oi, abang, saya bila dengar abang cakap macam ni, saya punya adrenalin dah naik. Boleh abang tunjuk demo tak bang? Alang-alang Ilah abang dah bawa ni. Mungkin kat depan yang ni boleh senang kot. lah. Abang nak tunjuk. Terus tanya penerbit, boleh tak kat depan ni boleh Boleh Alright, Cun. Okey bang, boleh kita buat demo Biar abang sikit demo sini. dulu, biar kami tengok. Boleh. Sebab kalau saya buat demo, saya lebih ambil yang ni. Maksudnya kalau saya boleh ganti lagi. Kalau yang ni bocor lah. Okey, kat depan ni bang, jom. Sebentar Mari. Bang, yang monitor ni untuk apa bang? Ya. Monitor yang ada ni. Ini untuk kita tukar function, tukar model. Katakan sebenarnya satu radio ni, satu radio dah ni bergerak dah. kita boleh kontrol beberapa kereta. Jadi kita perlu ada satu alat ni dan kita boleh ada mungkin 10 Banyak. kereta. Okey. Mas, saya dapat rasa abang ni macam nak terjun daripada atas ni. Risau juga. Sebentar saya set. Ya, tu dah terjun. Set dulu tu dia. Okey, jom. Okey, pasang body dulu. Pasang body dulu. Boleh. Okey. Kan Next, kita kita pasang body. pasang body senang je. Kita Saya tu lah, saya agak cemburu sebab kita pun masa tak banyak kat Borak Putiam ni bang. Kita boleh ikut aja sejam sangat cerita pasal kita kontrol ni. Okey, jom. Ini two wheel drive, jadi atas permukaan dia licin sikitlah. Dia drifting lain pula bang. Ya? Drifting menyekat lain pula. Oh, drifting lain. Lain pula Drifting lain. Berapa jauh dia boleh pergi bang? Kontrol dia. Jarak dia. Bergantung kepada Okay, bang, pembeli kat atas ni, atas tab ni. Okey. Apa tadi Mas? Soalan ni Mas? Berapa jauh?
10 meter, 30 meter, 100 meter? Bergantung. Bergantung pada kawasan sekeliling kita. Kalau open lebih jauh? Kalau kawasan terbuka, mungkin kita boleh sampai dengan teknologi baru ni, 3 km, 4 km boleh. Uish, jauh. Tapi kita tak nampak. Tapi tak nampak lah banyak. So, kalau yang basic macam permainan ni mungkin 200 meter. 200 meter. Tapi kenapa selalu saya tengok orang kontrol ni bang, dia akan berada tinggi sikit daripada platform tu? Sebab kita perlu tengok kita perlu atas, tengok. Kita perlu daripada atas dan tengok. Dia lebih kurang dalam 30 darjah macam tu. Okey bang, bila abang cakap yang kita kena tengok kereta tu kan. Tadi Z dengan Muaz ada borak tadi tanya. Ni kalau penonton boleh tengok sekarang ni adalah controller yang Z tengah pegang. Dia punya ini apa dia ni? Tadi Z cakap dengan Muaz ni GPS. Ke sama je function dengan monitor ni bang? Okey, bentuk fizikal lain, monitor display dia lain. Dia bergantung pada jenama dan juga model. So yang ni apa? Itu dia function, itu touch screen. Touch screen? Sekarang dia macam handphone, dia boleh touch Oh, screen. dia handle lah macam ada turbo ke apa macam tu lah? Oh, tak ada. Itu screen tu untuk kita set up radio kita. Katakan kita nak set trim ataupun apa, just set up kat situ. Just sentuh saja. Macam ini kita pakai button. Okey. So, ini kalau track ni memang lagi best lah. Ni kat tempat abang ke bang track ni? Ya, ini tempat saya. Ya. Wow. Bang, kat mana bang tempat ni bang? Di Kampung Merbau Sempak, Sungai Buloh. Bang, kalau saya pergi boleh main free tak? Silakan. Main track ni selalunya free ke atau kita kena bayar atau kena beli barang macam mana bang? Okey, track ni sewa lah. Sewa. Saya RM30 sehari. Sehari main bang, sampai lepas lebam. tu saya bayar bang, saya support. Tapi Zack, kalau kita ikut logik pun bila track dah dibayar ni maksudnya dia jaga tahu bang. Betul. Dari segi tak adalah ada lopak air, lubang yang boleh merosakkan kita punya kereta lah. Betul. Iwan ni best ni. Ada tak macam tournament yang buat Ada. sebelum ni? Sebenarnya di track saya ni kita jalankan Malaysia National League. Wow. Jadi memang tak asing lagi lah. Mungkin kalau penonton-penonton yang berminat kat mana yang mereka boleh macam nak tempah macam mana, nak berhubung dengan abang macam mana? Nak main kereta remote ni, datang ke track. Datang ke track dan kita akan bagikan kita akan perkenalkan. Kita share ilmu Kita lah, share bang. ilmu. So tak beli tak apa, tapi janji dapat pengetahuan dulu. Dan baru kita decide nak beli apa. Kena jumpa dengan orang yang betul, Zack. Betul. Kadang-kadang kita jumpa orang tak betul tu, kita salah beli bang. Salah pembawakan. Salah mau. Okey. Kat mana bang nak pergi? Facebook ke apa ke ada? Okey, Facebook saya untuk tengok track saya di Facebook Syami's Backyard Speedway. Okey. Yep. Okey. Ini Facebooknya. Instagram ada bang? Tak ada Facebook je? Facebook saja. Okey. Jadi kalau kita tengok track tadi dia bertingkat lah. Best lah. Menarik lah. Dekat mana bang? Kat mana tu? Kampung Merbau Sempak, Sungai Buloh. Sungai Buloh. Dekat-dekat kita. Dekat. Alright, jadi terima kasih bang sekali lagi Abang Syami berkongsikan ilmu yang jauh dah kami ketinggalan sebenarnya. Kita tahu dulu RC ni benda-benda biasa, tapi teknologi sekarang ada touchscreen. Canggih. Canggih. Alright, jom Zack. Kita nak tengok yang lebih canggih sekarang ni Zack. Ini dah canggih dah. Cuma bezanya ini dekat daratan. Okey. Sekarang kita nak bawa penonton-penonton dengan Abang Syami juga. Kita nak bawa ke udara. Ni kita sembang tentang RC kapal terbang yang telah disediakan oleh kita punya rakan kita lah, Syami. Jom kita saksikan. Boleh Syami juga bang nama dia. Sebelum kegairahan drone mula melanda negara, peminat permainan alat kawalan jauh udara lebih tertumpu kepada pesawat RC. Berasal dari Melaka, Zaidi Mahmud mula berjinak-jinak dalam permainan pesawat RC dengan bermodalkan hanya RM500 dan dianggap sebagai hobi mampu milik. Sebenarnya RC hobi memang dah terhad daripada kecil lagi tau. Saya macam minat dalam macam buat kapal terbang kertas, gunakan kertas, kita baling-baling. Lepas tu kalau ingat dulu zaman dulu kita ada satu kedai jual, dia dah siap keping-keping form, sambung-sambung dan kita lontar, kita just launch je. Macam-macam kereta ada. Masa itu timbul minat saya dalam apa ni, hobi udara. Ya. Masa itu saya bajet tak ada, saya tengok orang main daripada mulanya, saya tanya dia orang cakap berapa kos, lepas tu dia akan bagi cadangan lah. Yang very helpful bagi tahu macam mana nak mula hobi ni. Sebab hobi ni sebenarnya dia ada stage dia. Dia ada stage daripada bawah sampai ke atas. Macam kita main hobi kereta lah. Macam kita minat kereta, kita ikut bajet kita kan. Daripada low cost sampai ujung, ikut kita punya kemampuan kita lah.
Menurut Zaidi, sebuah pesawat RC berharga dalam lingkungan RM300 malah boleh mencecah ribuan ringgit bergantung kepada saiz dan model kapal terbang. Minat yang timbul sejak 20 tahun yang lalu sehingga kini memakan belanja lebih kurang RM50,000. Bila orang dengar cakap hobi udara memang mahal sebab dia mindset ingat kapal terbang. So dia kata wah untuk orang-orang yang golongan ada atasan yang mampu. Tapi bagi saya tak kisah. Saya ingin nak mendekati apakah hobi, keperluan dalam hobi udara ni. Basically untuk bermain RC ni minat is very important lah. Pertama minat, yang kedua kita punya kemampuan. Ya, kalau kita ada minat, follow your budget. That's all. Kalau you minat tapi kalau you tak ikut budget, you pun no point. Seseorang yang memiliki pesawat RC perlu bertanggungjawab dengan hanya menerbangkan pesawatnya di kawasan lapang dan mengelak daripada menghampiri lapangan terbang. RC kapal terbang ni dia punya konsep sebiji macam aviation lain, kapal terbang betul sebab kita memerlukan kepakaran dari segi fizikal dan minda kita, macam mana kita nak liftkan kapal terbang tu, nak tahu speed dia macam mana kita nak land kapal terbang tu, perlu kita ikut crosswind macam mana, downwind macam mana. Itu banyak dia punya prosedur atau SOP untuk nak menjadi seorang pilot RC yang berjaya. Kalau kita pergi negara-negara lain memang kena license, because beli barang spare part pun kena license, tapi kat Malaysia tak ada lagi. Dia tidak ada lagi untuk license, tetapi I think dia ada juga sekarang come up with a personal insurance kan, kalau terjadinya kemalangan yang tidak disangkakan, so kita boleh gunakan kemudahan insurans itulah. Apa yang penting, setiap pengendali pesawat RC perlu memahami undang-undang udara dan mengutamakan keselamatan diri serta orang lain. Macam rasa nak beli satu tak? Ini luar biasa. Siapa yang minat main layang memang suka ni. Tapi apa pun, sebelum tu saya nak kena minta maaf dulu Mas. Sebab itu bukan Syami buat. Okey. Itu Liza. buat. Nanti takut esok nanti dekat office dia cari Zain. Ya, pernah dia pergi syuting kan. Okey, tapi tak apa untuk anda semua yang masih lagi duk mencari minat dengan RC ni, tapi seperti yang brother tu katalah, kita kena tengok pada bajet kita. Betul. Kan, jangan kita duk ikut orang sampai keluar duit sampai kita sendiri tak ada duit. Jadi sebab tu hari ini kita berikan kepada anda pelbagai kategori untuk anda pilih mana yang paling okey dengan anda. Betul. Dan seperti sekarang ni kita dah berborak tentang RC tadi daratan. Kita dah kongsikan udara, terbang. Dan ini kita nak gali dengan lebih dalam lagi, masih lagi RC tapi yang lasak. Bersama dengan kita di talian, kita ada Cik Farid, merupakan seorang yang betul-betul minat dengan permainan RC ni. Assalamualaikum. Hello, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Lebih salam selama. Yes. Apa Cik Farid, okey Sihat? Okey. Dia bagi senyuman. Senyuman tu sedekah Muaz. Oh, itu senyuman yang sangat okey. Farid, kalau kita tengok kat belakang tu dah nampak dah memang dia memang minat dengan RC ni. Jadi kalau kita tengok ada pelbagai kategori, mula-mulalah jatuh minat macam mana. Saya dengan Zack pun dulu ada je kereta kontrol, tapi tak adalah minat tu sampai berterusan. Macam mana awak boleh sampai ekstrim, ada pelbagai koleksi dan sebagainya ni? Minat ni rasanya biasanya kita dari kecil lagi kita dah diketengahkan dengan mainan-mainan kereta kontrol ni kan. Ada yang pakai tolak, ada yang pakai kontrol. Jadi masa kecil tu kita tak mampu kan. Ni harap mak ayah macam tu. Kalau dapat lah, tak dapat tengok je lah kalau kawan-kawan main. Jadi bila dah bekerja ni, lepas tu saya ada jumpa grup-grup ni kan. So kita daripada grup ni kita dapat kawan untuk yang main macam-macam ni lah. Ada yang truck, ada yang kapal terbang kan, macam-macam jenis. Jadi bagi saya kalau nak cuba tu kita boleh cuba semua kan. Okey. Tapi sekarang ni dekat TV ni nampak gambar banyak Farid dengan yang apa tu, kontrol-kontrol yang heavy duty. Dan sekarang kita nak tengok sebab dekat belakang tu nampak ada trailer, excavator, kereta kebal pun ada. Mungkin Farid boleh kongsikan macam mana boleh nak ke arah yang itu, sebab biasa orang main kereta lumba semua kan. Macam mana Farid boleh minat ke arah situ? Dia mula-mula saya start daripada heli. Lepas tu bila kita duduk daripada heli, lepas tu bila kita duduk tempat
main-main kan. Sebab ada kawan bawa kereta ni, ada kawan bawa lori ni. Jadi kat situ kita pinjam kan kawan, cuba kan. Jadi bila dah cuba, kita dah minat. Jadi daripada situlah start dia pelan-pelan, kita ambil beli ni, kita ambil beli ni. Lepas tu saya pun jenis suka buat video. Jadi bila orang tengok kita punya video, jadi orang cakap, bila nak buat ni, bila nak buat video ni. So start daripada situlah. Okey, jadi kita tengok ni memang menarik lah, memang macam dalam sebuah video kan. Dan okey, susah tak nak handle untuk RC yang heavy duty ni? Sebab kalau yang control tu kita tahu adalah kelajuan. Tapi kalau yang heavy duty ni, apa keseronokan yang boleh kita tengok selain daripada boleh angkat tanah? Okey, kalau hobi ni dia hampir samalah semua. Cuma cara permainan tu lain sikit. Macam saya bagi contoh ya. Okey. Misalnya kalau crawler yang macam ni, macam yang hitam belakang saya ni, yang hitam ni, dia lebih kepada kita ni, bagi kita sihat tau. Macam 2 minggu lepas saya pergi hiking dengan kereta ni juga. Saya pergi hiking dekat Shah Alam 5 jam. So kat situ kita boleh dapat peluh, kita boleh dapat main tu, benda tu sekali kan. Kalau macam construction ni, dia lebih kepada bertenang lah orang cakap. Kita duduk, lepas tu kita korek tanah, kita hantar tanah. Jadi bila kumpul kawan-kawan macam-macam, masing-masing ada kerja kan. Ada yang bawa lori, ada yang bawa dozer, excavator. Jadi benda tu setiap minggu akan berubah-ubah. Tanah minggu ni pindah tanah sini, minggu depan pindah tanah sini. So cerita tu takkan habis. Faham. Muaz, faham tak Muaz? Diorang macam bagi karakter masing-masing. Betul. Tu seronok tu. Saya ingat kalau nak pergi betul-betul kita nak ekstrim, pergi berkebun dah boleh suruh benda ni buat dah. Betul. Berkebun kan. Ini satu benda yang menarik sebab saya tak pernah perasan pun sebenarnya ada kategori yang macam ini sebenarnya kan. Jadi lagi satu, maknanya apa yang Farid jelas kepada kita, itu dah menunjukkan perbezaan lah antara RC yang Farid lalui dengan RC-RC yang lain. Tapi selain itu kan, penjagaan RC ni macam mana? Maksudnya ialah macam kita nampak ni heavy duty. Betul. Perkataan heavy duty tu sendiri, macam mana penjagaannya? Mesti susah ke? Okey, kalau penjagaan, biasanya kalau yang mesin ni, kita gunakan full metal. Jadi lagi satu kita bawa benda yang tak bergerak laju tau. Jadi bila tak bergerak laju, dia bukan cakap tak mudah rosak lah. Tapi kalau kita betul cara kita main, kita tak push dia korek, kita tak push dia tolak. Jadi benda tu akan okey lah. Yang pastinya, yang saya eloknya selepas main tu, biasalah kita main tanah, korek tanah apa semua kan. Jadi berdebu. Sebaiknya kena cuci lah. Cuci, lepas tu kita tiup dengan air compressor supaya dia tak masuk sebut-sebut pasir tu ke gearbox ke pump ke gitu. Seronok bila saya tengok ni. Jadi untuk anda semua jangan terkeliru ya. Sebenarnya memang semua RC ini diambil melalui video, sebab tu kita nampak macam real. Sebab dia ambil di bawah nampak besar kan. Jadi kalau dilihat juga, adakah semua koleksi-koleksi yang awak ada ni semuanya dalam Malaysia ataupun saya rasa ini mungkin ada daripada luar negara ni, importnya? Kalau dalam Malaysia biasanya kalau daripada kapal terbang lah, sebab kita memang tak ada pengeluar untuk mainan ni kan. Okey. Biasanya daripada Taiwan, China, US. Jadi macam yang ni daripada China lah, yang ni daripada US. Ini daripada US, and then yang lori ni daripada Japan. Wow. Farid, sajalah nak tanya soalan. Saya nak tanya soalan yang peribadi lah kan. Macam, yelah tadi Farid ada kata dia start dengan helikopter dan sebagainya kan. Untuk main benda-benda macam ni, ini dah kira macam kategori lain. Macam tadi kita bincangkan Muaz, ada kategori permainan, kategori hobi. Macam ni dah macam ekstrim dah. Ada melibatkan macam lesen ke apa yang kita tak tahu ke, Farid? Macam mana? Ada yang melibatkan kena ada lesen ke apa yang mungkin kita tak tahu? Sekarang ni yang saya tahu hanya kita nak flykan drone aja lah yang perlukan lesen. Sebab itu mungkin kita boleh jadi ialah perisik ke apa ke. Kalau yang untuk mesin-mesin ni memang kita tak pernah dengar lagi untuk lesen lah, sebab kita bukan buat kerja kan, kita just hobi. And then asalnya kalau yang berlesen hanya untuk drone ataupun mungkin kapal terbang lah. Ada orang dalam tu. Satu dia punya ketinggian pun kita ada paras dia. Macam I fly kapal terbang, dia ada had ketinggian dia je.
Okey, jadi bila kalau tengok pada video ni kan, memang yang RC Heavy Duty ni dia memerlukan kerjasama dengan rakan-rakan yang lain lah. Betul. Sebab dia memang betul-betul kalau 4x4 tu betul. semua kena ikut peraturan, nak naik bukit kena one by one kan. Jadi Betul. macam mana Sebab lokasi-lokasi kita ni? akan plan tau. Kita akan plan sebelum hari Ahad kita nak main kan. Kita akan plan, okey, engkau bawa apa. Jadi benda tu melengkap lah. Okey, kau ada tipper, kau ada excavator, kau ada dozer. So setiap orang ada function dia. Sebab kalau kita ada 3 excavator, 1 tipper, jadi kat situ dah sangkut kan. Jadi kita memang plan lah. Sebelum kita main tu kita akan plan. Okey, baik Farid. Terima kasih banyak-banyak. Kami sangat suka dengan perkongsian Farid. Terima kasih kerana meluangkan masa dan boleh kongsikan Facebook untuk penonton Borak Kupitiam, mungkin boleh follow ke Farid? Kalau nak follow, saya ada buat YouTube channel lah. Kalau nak tanya ke, kalau nak nasihat ke, nak pengetahuan ke, boleh just pergi saya punya Facebook page, Farid Aziz Channel, and then dengan YouTube channel, Farid Aziz Channel. Okey. Terima kasih sekali lagi Farid di atas perkongsian tu. Terima kasih Farid. Alright, jadi untuk anda semua, sekarang ni dah buka satu lagi kategori yang mungkin akan menjadi pilihan anda. Betul, alright. menarik. Dan ada banyak lagi perkongsian yang akan kami bawakan untuk anda. Dan sekarang ni, jom kita nak kongsikan bersama dengan anda, Jom Masuk TV bersama dengan View City. Kalau Afia suka, pasti anak anda akan suka. Begitulah kata-kata daripada Datuk Seri Siti Nurhaliza. Hai, Assalamualaikum. Selamat pagi. Saya Reza Rahman, penasihat produk dan saintifik View City. Pada pagi ini saya ingin berkongsi satu lagi rangkaian produk terbaru daripada Datuk Seri Siti Nurhaliza, iaitu View Kit by View City X Wonder Lab. Okey? Dan apa yang berada di tangan saya ini sangat-sangat fokus kepada pembangunan kesihatan kanak-kanak melalui minuman berkhasiat. Biukit Afia merupakan minuman jeli yang berkhasiat dihasilkan daripada puri stroberi diimport khas dari Itali yang digandakan khasiatnya dengan multivitamin seperti vitamin B6, vitamin B12, vitamin C, vitamin E dan juga asid folik yang fokus kepada membantu kesihatan pembangunan otak dan juga meningkatkan imun sistem kanak-kanak. Oleh sebab itu, kita menggunakan stroberi yang kaya dengan phytonutrien. Buat pengetahuan semua, phytonutrien memang terbukti untuk membantu organ dalaman kesihatan kanak-kanak, terutamanya otak, jantung dan juga paru-paru. Buat pengetahuan semua, kita menggunakan jeli dan tekstur jeli ini sangat lembut sesuai untuk dinikmati untuk kanak-kanak seawal 2 tahun. Okey, dia boleh dibawa ke mana saja, boleh digunakan bila-bila masa sesuai untuk dijadikan bekalan untuk ke sekolah, dan tak lama lagi kita akan menyambut Ramadan Al-Mubarak dan View Kids boleh dijadikan sebagai makanan berkhasiat untuk kanak-kanak yang ingin berpuasa dan boleh untuk berbuka dan juga bersahur. Anda boleh dapatkan View Kit dengan harga RM59 sekotak dan dalam satu kotak mengandungi 10 pack, dan kali ini sangat bertuah kerana anda akan mendapat edisi terhad berus gigi Afia. Dan untuk maklumat lanjut, anda boleh layari View City Official dan juga Wonder Labs Official untuk menikmati View Kit pada hari ini. Okey, View Kit Afia. Alright. View Kit by View City X Wonder Lab. Alright. Jadi itu dia untuk anda semua, jangan lupa untuk dapatkan produk terbaru daripada View City. Ya, Afia pun dah ada produk dia sendiri tau. Ya. Jangan main. Memang bila tengok pun rasa terliur juga sebenarnya. Baik Muaz, itu tentang itu. Dan ini pun ada yang satu perkongsian sedikit info yang Zaid ingin berkongsikan dengan penonton-penonton kita. Okey. Di mana program Zero to CEO bakal melahirkan usahawan tanpa modal dengan berniaga produk usahawan IKS. Siapa sahaja yang ingin mengubah hidup dan menjana pendapatan tanpa mengeluarkan modal, daftarkan diri anda di website www.zero2ceo.com.my. Alright, jadi ini peluang untuk anda semua. Kita semua ada peluang. Macam tu juga kami sekarang ni dah tak sabar sebab nak pergi gunakan ataupun nak tengok sendiri track yang ada tu. Yeah. Betul ke ada track, Zack? Betul ada track. Kita boleh try? Boleh try. Alright. Tapi apa pun kita rehat dulu Muaz. Kita kembali selepas ini di Borak Kopitiam. Yeah. Okey, untuk anda
anda semua, terima kasih bersama dengan kami dalam Borak Kopitiam. Kita berada di kawasan luar daripada studio. Lama tak ada kat sini. Okey Zaid, nak bagi tahu kepada anda semua yang bersama dengan kami, jangan lupa untuk menyaksikan webinar Cool yang kalau ada sebelum ini yang memang follow kami, like dan juga follow Facebook Cool FM. Kali ini untuk webinar Cool bersama dengan Haiza pada 15 hari bulan, iaitu pada hari Khamis nanti anda akan dapat saksikan topik mengenai pengambilan anak angkat lain jantina yang mana akan dibincangkan bersama dengan Haiza dan juga tetamu-tetamu istimewa. Antaranya ada Ustaz Haryanto Riza Rokman, juga ada Datin Paduka Cik Asmah dan difahamkan juga akan ada sesi falak yang akan bersama dengan Haiza dalam webinar Cool. Jadi sekali lagi hari Khamis 15 April 2021 bermula 12.30 tengah hari dengan topiknya mengambil anak angkat lain jantina, apa hukumnya, okey? Yes, menarik. Jangan lupa saksikan ya di Cool FM. Makin lama makin dahsyat Muaz. Yes, alhamdulillah. Latih juga ni. Terima kasih Zack. Alright. Ya, jangan lupa dengar, okey? Of course. Baik guys, masih lagi kita punya topik hari ni, permainan kawalan jauh. Macam-macam yang telah kita kongsikan bersama dengan anda dan tanpa melengahkan masa lagi. Ini juga Zack nak bawa kalian semua bersama dengan orang yang hebat juga. Okay. Cuma yang berbezanya kali ini, dia punya RC tu 4x4. Ini memang bapak kepada segala lasak. RC crawler kita panggil dia bang. Yes, betul. Dan bersama dengan kita sekarang Cik Abdul Rahman Talib, merupakan seorang kira boleh kata peminat juga RC 4x4 ni. Jadi apa yang kita boleh kongsikan dengan penonton? Okey, terima kasih atas jemputan. Di sini saya ada bawa 4 jenis crawler. Di mana yang ini crawler untuk kelas 1. Di mana sebab apa kelas 1? Sebab bentuk dia tak terlalu ekstrim. Okey. Dia macam kereta biasa. Betul. Hard body dia punya ni, ada lampu. Ini sama juga kelas 1, tapi beza pada bentuk body dia ni plastik. Plastik. Ini untuk kelas 2 sama. Beza pada kesemuanya menggunakan bateri? Kesemuanya memang untuk bateri. Okey. Jadi kalau suspension pun bagus. Suspension bagus. Suspension ni memainkan peranan. Okey. Kalau terlalu keras sesuai untuk main di kawasan berbukit. Kalau lembut main di bukit, kereta senang terbalik. Okey, bila sebut mengenai main bukit ni kan, kita tengok dia ada ke pertandingan untuk RC crawler ni? Untuk crawler memang ada pertandingan. Okey, macam mana dikira bang? Tu dikira saya tengok tadi semua susun slow je. Itu biasa kalau slow tu macam orang buat video trailing lah. Okay. Kalau untuk competition, dia kena time attack. Mengejar masa dan setiap laluan tu ada halangannya, ada gate. Peserta mesti melepasi gate tu tanpa menyentuh gate-gate yang ada di kanan kiri. Okey. Bila menyentuh gate tu, penalti akan dikenakan kepada peserta. Penalti bermaksud akan ditambah masa. Bila tambah masa, makin panjang lah masa jumlah dia bila dikira-kira semua. Itu tak kira kalau dia tergolek dan sebagainya? Itu belum. Lagi out lah. Out. Out terus bang? Bukan out. Lagi tambah masa. Tambah masa lah. Okey. Belum. Dia takkan out. Cuma dia masa dia akan tambah lah. Masa tambah. Tapi kita boleh teruskan lagi. Boleh teruskan lagi. Okey. Macam kalau dah terbalik, macam mana kita nak berdirikan kereta tu semula? Kita tak boleh pakai tangan. Okey. Kita gunakan winching. Winch kena ada. Kena betul-betul macam real lah. Ada macam ground anchor. Tarik. Ini pun ada control dia juga? Ada. Guna remote. Wow. Nampak tak Muaz? Barulah bila Zack difahamkan RC untuk crawler ni memang majoritinya dimainkan oleh orang dewasa. Orang dewasa boleh, kanak-kanak pun boleh. Tapi yang betul-betul serius pun mesti perlu ada pantauan daripada orang dewasa, betul? Betul. Okey. Boleh kita tunjuk demo dekat penonton-penonton, maksudnya tadi kata halangan-halangan tu kan. Itu yang sebab saya nampak ni, saya excited betul ni. Berapa kilo ni bang? Kalau macam ni dalam 4 kilo. Berat tau. Ini pun yang laser ni pun 3 kilo lebih juga. Yes. Keberatan tu pun main peranan juga. Okey, jom. Muaz, salah abang nak try mana? Mana ni? Okey, jom. Wah, so inilah dia. Inilah pagar-pagar yang dikatakan. Maksudnya, kalau terlanggar pagar ni, ditambah masa. Mana laluan? Pilih mana-mana. Mana-mana? Mana-mana bang? Okey, saya contoh laluan batu Okey. Ni. Ini semua laluan buat sendiri bang Buat sendiri. Okey. Boleh, abang kamera sempat ambil Okey, ngam. Alright. Laluan batu Kalau main crawler ni, driver tak boleh jauh dari kereta. Dia kena dekat sebab kita nak nampak dia punya posisi tayar, nak kontrol dia macam mana. Lengkok dia. Mana? Ui, Muaz. Kalau tak biasa boleh terbalik. Betul. Betul. Wow. Okey, proceed. Tu kita main lengkar lengkok dekat sini.
Masa ni juri, kalau ada juri akan duduk dekat dengan abang ke tak boleh jauh? Juri kena dekat. Oh, kena dekat. Sebab dia dia kena tengok. Macam kita lah kot, Kita juri. Zack nampak Zack sebab dia pakai baju hari ni macam juri. Okey, so Okey, juri contoh macam mana juri? gate saya buat satu contoh lah. Okey, gate. Ini semua buat sendiri ni Zack. Oh, okey, contoh gate. Okey. Alright. Gate ni sekurangnya dalam satu kaki. So tak boleh kena. Tak boleh kena. So driver kena pastikan tak bersentuh. Oh, tak kena. Ha. Wah, ini menarik ni guys. Tayar dia pun memang tayar yang kena pump ke? Tayar bukan, dia tak pump. Dalam dia ada span. Oh. Tayar tu pun peranan juga. Dari segi material. Ya, material dia. Kalau jenis yang kurang material dia, dia tak grip dekat batu. Okey, cuba saya geram kat tu naik atas ni. Okey. Zack, bila dah tengok macam ni dia punya harga, dia punya material, nak try tu saya takut Zack. Betul. Takut kita naik ke atas ni jatuh. Nampak tu? Ini mahal ni Muaz. Smart. Sebagai juri kita akan ambil markah ni. Dia nak turun tu pun ada seni dia tu. Ada tak seni. boleh turun terus bang? Tak boleh laju je? Boleh, kalau game kita laju. Okey. Kalau mau trailing kita buat biasa je. Ini berapa harga ni? Ni, cuba Rik. Farid pula Jeraman. Ni kalau macam ni untuk dalam 1,600. Okey, tak apalah. Itu Cik Rahman, standard. kita nak try ni. Kita nak try. Tapi cari jalan yang straight boleh tak? Paling senang lenggok. Tak. Sini. Sebab Boleh. takut nanti dia terjatuh ke apa kan? Sebab ni yang masuk. Pesan, tekan throttle jangan terlalu kuat. Lembut saja. Dia punya, ni, sini. Ni untuk throttle, Okey. untuk steering kanan dan kiri. Alright. Ni dia punya ni dia punya ada control dia kat sini. Go Muaz, bismillahirrahmanirrahim. Nak bubuh gate ke? Tak apalah. Tekan je. Tak payah unjuk-unjuk, biasa je. Oh. Cik, kalau yang betul-betul. Kejap ah. Boleh lepas tak tu? Hai, gegam. Driver tak duduk belakang, kena duduk depan. Baru Macam nampak dia macam punya dia view tolak tu. markah. Juri, juri. Baru nampak tayar kan? Okey. Tak bersentuh. Elok-elok Muaz, 1,600 ni harga ni. Ya. Okey. Kiri. Saya belakang dah sentuh. sentuh. Kalau ikutkan penalti. Tapi macam susah lah kalau kita nak imbangkan tayar dua-dua kena kat atas tu. Itu permulaan memang payah. Nanti kalau dah kebiasaan, kita dah tahu macam mana step nak ambil posisi kat mana. Okeylah, itu Macam seronok lah ni. Lagi seronok daripada main basikal. Dah seronok. Habislah nampaknya basikal ni. Main crawler pun dah peluh keluar juga Betul Memang keluar-peluh. Sebab dia punya ni kot, dia punya debaran tu kot. Debaran satu, kita stres pun dia. Kalau kita lepas satu halangan tu, kita jadi stres. Muaz, berjaya lah Muaz. Berjaya lah. Korang berat dulu lah. Seronok pula rasa. Congratulations, man. Okey, apa tu, Cik Rahman, untuk orang yang baru nak berjinak-jinak dengan RC Crawler ni kan, apakah tips-tips ataupun nasihat yang Cik Rahman boleh kongsikan? Tips, okey. Orang tu kalau minat nak main crawler... Lupa nak tanya macam mana nak rewind. Oh, okey. Mula mesti biasa, kebiasaannya orang akan tanya harga. Harga, okey. Kita akan bagi nasihat lah. Saudara berapa bajet boleh. Kita bagilah bajet yang macam ni. Tapi bila bajet yang kurang ni, dia main memang boleh main. Tapi kepuasan dia kurang. Kalau nak mesti kepuasan tak sama. tu kena 1,000 lebih lah. Kena atas sikit. Naik Atas lagi? step. Dia paling mahal pun tak sampai 3,000. Tak sampai 3,000 Kalau lah. kereta sahaja. Kalau masuk dengan remote macam ni, faham lah remote macam ni, lebih kurang 2,000 lah. Ush, kira dalam 7,000 ke kira lebih kurang. Remote ni pun ada kategori juga. Macam ni dia advance lah. Untuk main crawler pakai remote biasa pun tak apa, boleh. Dah bawah RM100 boleh dapat remote biasa. Okey Muaz, naikkan Muaz. Cantik Muaz. Seronok saya buat BK hari ni. Jarang saya tak cakap. Muaz. Go. Tak lama lagi. Okey Cik Rahman. Sambil-sambil dia dah menang kisah penamat tu. Cik Rahman boleh kongsikan Facebook. Jadi saya rasa rata-rata sebab Cik Rahman dah berjaya buat host kami yang paling matang ni untuk jadi budak-budak. Saya rasa Cik Rahman mesti dah tangkap ramai penonton dekat rumah sana. Jadi boleh kongsikan Facebook, Instagram untuk follow. Untuk follow kami ada Facebook UKRCC Crawler, huruf besar semua.
Dia tak ada jalan. UKLCC crawler. Alright, jadi ini dia follow kat situ. Kat situ adalah macam-macam. Saya biasa bagi tip kat situ. Saya rasa sebagai seorang yang baru pertama kali guna, saya dah dapat rasa dia punya keseronokan tu. Memang feel dia lain. Kita dapat rasa bangga bila kita dah dapat lepas dia punya halangan tu tau. Lepas tu Zack, dia punya kontrol ni bukan biasa-biasa Zack. Time, date, ada kita punya sekarang cuaca berapa. Alright. Syat lah. Tak apa, sambil kita nak berterusan ni, nampak Muaz pun makin excited. Apa kata kita terus ke JMTV lagi, segmen JMTV bersama dengan MS Beauty. Jom. Hai, Assalamualaikum dan selamat pagi kepada semua penonton Borak Kopitiam. Okey, apa khabar semua, sihat ke? Okey, saya Puan Mas Hayati Barudin. Saya merupakan pengasas dan pengarah urusan MS Beauty Empire Sdn Bhd. So, apa kat depan saya ni? Okey, kat depan saya ni adalah Filia. Filia merupakan suplemen makanan tambahan untuk siapa-siapa kat luar sana yang nak turunkan berat badan tanpa ceret-beret, sakit perut ataupun nak keluar toilet banyak kali. Okey, so yang mana dekat Filia ni kita ada ingredient premium seperti kita ada raspberry keton, kita ada garsha kemboja, kita ada vitamin C yang dirumuskan khas untuk turunkan berat badan anda. Kalau semua nak tahu kat rumah sana, kita dah lahirkan 13,000 testimoni berjaya dengan Filia ni. Okey, so special untuk Borak Kopitiam punya penonton hari ini, kita nak bagi tahu normal price kita yang tertera dekat box kita ni RM129. Tapi hari ini sahaja untuk Borak Kopitiam punya penonton kita bagi RM115. Banyak gila kan sih? RM115 hari ini sahaja. Okey, dan kalau kat luar sana lah nak time pandemik COVID ni kan, kita macam-macam efek, tak ada income tambahan, kena buang kerja, nak pendapatan ekstra. Special, kita nak bagi normal price kita untuk siapa-siapa yang nak join kita punya team. Tak ada basic penyagaan pun tak ada masalah. Korang tak reti nak buat Instagram, Facebook pun tak ada masalah, sebab kita akan ajar nombor price kita RM475, tapi hari ini sahaja RM285. Korang dah boleh jadi kita punya partner. Okey, so kat rumah sana nampak kan nombor telefon dekat bawah ni, screenshot cepat-cepat, salin cepat-cepat, ambil peluang ni. Tak pandai menyaga tak apa, yang penting yang nak buat income extra sebelum raya. Ingat, orang nak raya ni, orang nak kurus, orang nak pakai cek cantik nak raya ni, jadi mereka perlukan suplemen seperti Filia yang boleh turunkan berat badan dalam masa yang cepat untuk turunkan berat badan, dapat body yang langsing, cantik sebelum raya. Okey, so you guys kat rumah sana, kalau nak dapatkan Filia dengan harga murah, kontak nombor telefon kat bawah. Kalau nak dapatkan income extra juga, kontak nombor telefon kat bawah ni, sebab kita nak buka peluang kali ini sahaja. Special 100 seat untuk Borak Kopitiam punya pelanggan hari ini. Okey, jadi jangan lupa salin IG di bawah filia.hq.my dan nombor telefon 0192096659. Itu sahaja. Yeza. Nampak menarik betul. Terlalu banyak benda yang menarik hari ni, Muaz. Betul. Kali pertama saya cuba tadi, ialah dari jatuh cinta. Saya rasa semua komuniti yang main dengan RC ni kan. Sebab itulah kadang-kadang wife pun macam bila tengok suami dia duk kat rumah tu betulkan dia punya kereta. Semua dah faham lah. Betul. Kan? Macam-macam juga. Lagi situ saya kena beri satu pujian kepada Muaz lah. Saya buat tadi tergolek-golek, tak dapat habiskan pun. Tengok tangan. Ya. Okey Muaz, tadi Muaz kata nak kongsi apa tadi? Alright. Ini kalau Z tadi mungkin buat jatuh, saya rasa ada satu yang sesuai untuk awak. RC bot laju. Bot laju? Yes. RC, boleh kontrol juga? Ada. Alright, jom tengok. Jom kita tengok. Assalamualaikum. Saya Uzan Uzon, pemilik Uzon RC. Permulaan hobi saya ni sebenarnya bermula daripada kecil-kecil macam kanak-kanak dulu kan. Tak silap saya pula QD tengah up time tu. Dari situ saya dah start betul-betul minat dengan remote control. Dah lepas saya belajar college apa semua, saya dah main remote control ni secara tak ada apa-apa knowledge, tapi cuma basic-basic yang kita campur-campur macam tu je, rojak-rojak jadi macam tu. Sebelum dijadikan perniagaan yang betul. Untuk fokus pada bot ni, perniagaan bot hampir 7 tahun. Sebelum ni pun saya main kapal terbang pun saya main, bagi saya main. Cuma kalau dah kata bukan fail, dia akan tak lama. Sebenarnya bot ni kita nampak je atas air begitu je,
tapi sebenarnya dia banyak teknikal yang kita kena tahu untuk boat tu jadi stable, jadi sedap. Apa yang perlu buat atas satu boat tu bila awak dapat jumpa kelajuan yang tinggi dan stable adalah satu kepuasan. Biasanya kita terbagi pada dua, iaitu boat gasoline dan boat elektrik. Boat gasoline pula ni dia ada banyak pecahan pula. Body macam katamaran, F1, CC engine. So kalau untuk elektrik pula dia ada 2-3 kategori pula. Maknanya body katamaran sama mono, voltage yang digunakan. Voltage yang digunakan adalah bergantung pada organizer tu yang letakkan sendiri. Berapa maksimum kita boleh guna. Itulah. Perbezaan antara kelajuan antara bot minyak dan bot bateri. Saya rasa bot bateri lagi laju mengikut pengalaman saya lah. Bot minyak kita dapat lebih kurang dalam 110. Macam tu saja, lebih kurang. Kalau bot bateri tu 110 tu biasa, kita boleh dapat lagi 13, 14 dan dengan jangka masa yang singkat. Point to point tu singkat je dia boleh capai dengan kelajuan tu. Kita ada 3 jenis material iaitu fiberglass, carbon dan juga Kevlar. Kalau fiberglass ni seperti macam ni lah. Yang macam ni adalah fiberglass. Medium spec adalah carbon. Macam ni. Original carbon. Dan juga high spec. High spec adalah Kevlar. Sebab apa Kevlar tu high spec? Sebab Kevlar ni dia ringan dan juga bulletproof. Jadi bila accident ni dia agak susah nak pecah. Bagi peminat tegar ni, you cakap lah berapa amount, kalau dah betul-betul minat dia akan sanggup, dia akan laburkan benda tu untuk hanya semata-mata kepuasan dia. Jangan rush untuk nak main hobi yang apa-apa sekali hobi sekalipun, you jangan rush dan you jangan follow orang. You follow apa yang you ada dulu. Kalau kawan-kawan kat luar sana yang ingin mencuburi dalam bidang sukan air ni, sangatlah dialalukan. Sekali-sekala kan, sebab kita pun dah setahun kita duduk kat rumah kan. Bila kita dapat berborak tentang hobi yang melibatkan kita untuk keluar ni semua, rasa macam seronok pula. Zack, macam mana? Kalau bot kawalan jauh tadi, on? 11,000 11,000 tu saya tak tahu lah Muaz. 11,000 belakang dia tu ada berapa? 10 tadi kot. Belum lagi Muaz, belum lagi. Tunggulah. Kalau saya banyak job macam Haziq mungkin lah. Macam Muaz ke mungkin lah. Okey, tak apa. Sekali lagi kita beritahu kepada anda apa yang kita kongsikan hobi hari ini terpulang kepada anda. Kalau RC ni dia memang ada harga daripada murah. Lama kelamaan kita mungkin dah profesional boleh naik yang mahal lah. Betul. Dia bukan boleh terus beli mahal. Saya tak terkejut kalau nanti Muaz tergolong dengan orang yang main RC crawler. Kita tengok macam saya mana. tak terkejut Kita sebab dia dah mula tertarik tau. Ya. Sama macam basikal. Baik. Jadi kita dah macam-macam kita buatkan. Jadi sekarang ni seperti anda semua tahu, siapa yang rajin buka TV3 dan sebagainya, memang sentiasa ada muka-muka ni. Muka-muka ni apa? Hidup mesti ada wow. Dan sekarang di talian bersama dengan kita salah seorang pengacara Wow Shop, kita ada Diana Rusdi. Hello. Hai. Assalamualaikum. Alright, Diana, apa khabar? Oh, serbuk merah sihat Diana. I tak dengar sangat. Sorry. Okey, kita tak dengar. Alright, kita bagi ruang untuk ada technical issue sikit. Kita boleh teruskan kongsi bersama dengan penonton di mana sekarang ni kita akan meraihkan sambutan Wow Shop yang ke-5 tahun, Mas. Betul. Okey, jadi setiap kali kita ada tetamu dari Wow Shop ni kan terus excited. Mesti ada cerita-cerita yang mereka nak sampaikan. Jadi, Dana silakan. Apa yang wow hari ni nak di-sharekan? Silakan Diana. Apa yang wow yang nak di-sharekan pada hari ini? Okay, you guys dengar Diana tak?
Okey. Tak apa, masih lagi. Itu tak apa, boleh kita beri ruang kepada rakan-rakan kita dalam studio untuk selesaikan isu ni. Betul. Sekali lagi seperti anda semua tahu, macam Zaid dengan Muaz kongsikan tadi, sudah 5 tahun Wow Shop menyinari kita punya hidup. Buka saja TV, ada Zaim, ada Chef Fikri, Diana, Rosdi, Amira Zaini, Lily, ramailah Fiza, Nadia Anwar. Mereka-mereka ni yang membuatkan Zaid rasa kagum, Muaz. Mereka-mereka ni cakap tak berhenti. Betul. Mereka jual barang tu, saya pun pernah ada pengalaman jual jam sekali dengan dorang kan. Jadi memang respect lah sebab produk-produk yang masuk dalam Wow ni memang wow. Itu yang kita nak bagi tahu. Betul. Sebab produk-produk tu memang produk-produk berkualiti pada harga yang sangat-sangat baik untuk anda lah. Betul. Jadi mak-mak kita, ayah-ayah kita selalunya tolong belikan jap. So kita sayang pada mak bapak kita. Itu yang saya lagi kagum sebab mereka-mereka ni kawan-kawan kita juga. Dapat membuatkan kita masuk dalam hati mereka-mereka kan. Diana, okey. Kita try sekali lagi. Diana. Hai. Okey, Diana boleh dengar? Alright. Alright, jadi mungkin guys. Okey, Diana boleh ceritakan sikit. Setiap kali kita ada tamu dekat Wow Shop ni, dia terus jadi excited. Jadi mesti ada je benda yang nak diceritakan kan oleh Wow. Jadi boleh tak Diana ceritakan sikit, kongsikan sedikit sempena dengan 5 tahun Wow ni, apa yang menariknya, Diana? Silakan. Okey. Assalamualaikum semua. Okey, tadi Diana cakap high five kan. Sebenarnya nak cakap high five tu sebab kita tengah celebrate kita punya 5th anniversary ataupun 5th birthday. Jadi, kita dah celebrate daripada 31 hari bulan Mac, 1, 2, 3, 4. Hari ni hari kelima and the final day yang kita tengah buat campaign Wow High Five sempena birthday kita orang. Okey. Jadi sekarang ni kalau mungkin boleh kita kongsikan antara promosi-promosi dan juga kempen yang bakal berlaku pada kali ini. Silakan Diana. Okay, so sekarang ni kita ada macam-macam promosi. Macam biasalah kalau tak ada promotion, bukan Wow Shop lah kan orang kata. Tapi because of Wow High Five ni, kita buat extra promotion. Kita ada extra free gift. Kita ada extra diskaun 5% extra yang direct kita bagi. Lepas tu kalau beli online, kita bagi 5% Wow cashback. So semua pasal 555 tahun ni Alright. Okey, tapi Diana, yang membuatkan Zaid terkejut Diana, sebenarnya Bujang Celik dah 5 tahun Wow Shop dengan kita Diana. Jadi untuk tahun yang kelima, ini kira tahun kelima betul? Okey, apa yang wow ni untuk tahun kelima ni? Apakah mungkin ada sedikit kelainan ke yang dibawa oleh Wow Shop? Mungkin dari pengacara sendiri? Ya, selain daripada pengacara dia yang makin cantik, makin handsome. Okay, 5 years ni ada macam-macam lah kita bagi. Macam dah cakap tadi, kita ada promotion extra. Kalau pergi kat kita orang punya online kat Facebook, kita selalu buat Facebook Live, kita ada buat games, kita ada TikTok. Wow Shop dah ada TikTok. Okay, so siapa-siapa yang ada TikTok, follow kita orang kat TikTok. And then sekarang ni kita orang tengah ada dance challenge. Kita orang collaborate dengan penari-penari daripada Dola. So kita ada buat dance choreography yang siapa-siapa boleh masuk, ikut dance tu, anda boleh berpeluang untuk memenangi RM1,000 dan juga 500 wow cashback. Jadi kita dah extend kan, sepatutnya hari ni, tapi kita dah extend kan sebab apa? Banyak sangat orang duk masuk buat dance challenge ni. Kita extend sampai 9 hari bulan. Dan jangan lupa, tadi kita dah nampak dah, tadi dah keluar dah tu kita punya kantoi dah tu sebab apa? Ada Datuk Sheila Majid today on our final show. So semua orang kena tengok kita orang dekat TV3, TV9 dengan ATV sebab kita ada extra-extra yang sangat-sangat wow lah hari ni. Macam tu. Okey. Jadi macam tadi Diana ada cakap tentang finale kan. Jadi untuk Wow High Five finale tu sebenarnya ada apa? Diana, apa yang penonton boleh nantikan untuk Wow High Five finale tu Diana? Okay, so Wow High Five finale ni macam saya cakap tadi, kita dah keluar tadi, dah nampak kita ada Datuk Sheila Majid, and then kita collaborate dengan, kita ada dua host yang sangat famous iaitu Farid Ahmad dengan juga Fiza Sabjahan. And you guys, semua orang tolong tengok kita orang hari ni sebab hari ni extra special macam yang cakap tadi sebab kita tengah celebrate kita punya Wow High Five iaitu birthday yang kelima. Okey. Jadi mungkin waktu ni bagaimana penonton nak jadi wow juga ya sebab nak membeli Wow Shop serta pesanan untuk pelanggan-pelanggan setia Wow Shop. Bagaimana caranya? Silakan.
Okey, macam biasa kalau katakan nak beli daripada workshop, you guys boleh telefon kita orang 1800180808. Tetapi because it's our wow birthday ni, kita nak galakkan semua orang beli online. So beli online ni extra 5% wow cashback yang kita bagi. And then check out kita orang Facebook, sebab Facebook pun kadang-kadang kita nanti akan selitkan games, and also pukul 8 malam kita ada extra produk yang lagi harga dia lagi turun merudum. Jadi siapa-siapa yang nak tengok kita orang kat www.wowshop.com.my, beli dekat situ ataupun download saja apps kita Wow Shop dekat Android ataupun your iPhone. Baik, terima kasih Diana bersama dengan kita pada hari ini. Walaupun dalam keadaan apa sekalipun, barang tetap akan dijual. Yes. Jadi tanya kepada anda, memang wow. Diana kena terus bersemangat. Pengacara-pengacara workshop ni luar biasa. Walaupun pregnant pun dia perform. Yes. Kan? Zack. Jadi okey. Terima kasih Diana sekali lagi. Terima kasih Diana. Assalamualaikum. Salam. Hebatnya kalau workshop ada meja. Macam mana nak jual meja? Tak. Nak saya kongsikan rahsia dia. Macam mana caranya? Nanti kita belakang kamera. Baik guys, jangan lupa kita masih lagi di mood hobi permainan kawalan jauh, RC, dan tadi kita dah kongsikan macam-macam, dan sekarang ni apa kata kita rehat dulu. Kita kembali selepas ini di Borak Kopitiam. Alright, terima kasih untuk anda yang bersama dengan kita. Jom, untuk anda kita nak terus bersama dengan Jom Masuk TV, JMTV. Let's go. Hello, apa khabar penonton di luar sana? Dengar-dengar raya dah nak dekat kan? Jom, apa kata kita ramai-ramai turunkan saiz sehingga ke hari raya? Boleh, jom ramai-ramai kita buat. Vigor kan ada. Vigor lebih ringan dari semalam. Bayangkan kalau anda hari-hari lebih ringan dari semalam sehingga ke hari raya. Nak harga promosi? Mestilah ada. Sebentar lagi kita akan umumkan promosi 24 jam. Beli sekarang tahu. Tahukah anda, Vigor mengandungi Morozil, Omega 3, vitamin C, folic acid, sumber protein, mineral premix dan fiber. Sesuai untuk kegunaan harian anda. Hanya shake-shake sehari sekali saja. Baiklah, nak harga promosi? Mesti ada. Okeylah, dengan harga trial pack, anda boleh dapatkan dengan harga RM70 dan free postage. Nak dapatkan harga sekotak, anda boleh dapatkan dengan harga RM130 sahaja. Harga asal ialah RM159. Tetapi pada hari ini, anda akan dapat free postage dan juga free gift. Nak set combo? Beli 2 percuma 1. Murah sangat dan berjimat untuk anda. Baiklah, harganya ialah RM220. Nak lagi jimat? Dapatkan set jumbo dan simpan stok sehingga ke hari raya. Beli 4 percuma 2 kotak dan dapat botol air yang menarik. Free postage lagi itu dan ada lagi free gift tau. Baiklah, hubungi sekarang dan dapatkan Vigor 24 jam promosi sahaja. Okeylah, kita jumpa lagi di IG dan Facebook Vigor Malaysia. Jom ramai-ramai turunkan saiz sehingga ke hari raya. Dan sekarang ni untuk anda peminat drone semua, memang inilah waktu yang dinanti-nantikan. Antara permainan RC yang paling kita takut lah. Yang paling sebab famous. yang satu dekat air, yang satu kat darat. Yang ni kat udara yang paling susah kita nak kontrol, Zack. Betul. Ini Zack, okey, kalau pasal drone ni Zack ada sedikit pengalaman. Bukan Zack sendiri tapi Zack tengok kawan-kawan. Oh, okey. Antaranya Bajai. Bajai bila Zack tanya dengan kita punya tetamu ni, dia kata Bajai ni sifu dia. Wow. Jadi bersama dengan kita ada Cik Farhanuddin Abdul Razak, merupakan seorang pemain drone yang akan menjelaskan kepada kita dengan lebih lanjut tentang drone ini. Selamat datang ke Borak Kopitiam, Cik Farhan. Okey, selamat datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya bila tengok Farhan ni saya risau. Kenapa? Orang lain semua bawa controller, dia dah pakai benda ni semua. Nak pergi mana ni? Okey, mungkin boleh kongsikan ini antara persoalan kalau kita ni orang yang baru nak belajar drone ni. Apa perkara pertama yang harus kita buat? Selalu saya tengok orang terus beli, terus nak terbangkan. Lepas tu jatuhlah, hilanglah kan. Okey, itu basically normal lah untuk
drone punya hobi ni. Tapi apa yang boleh saya dan kebanyakan pilot-pilot drone sarankan adalah simulator. So as you can see, ini adalah FPV goggle. So kita panggil dia first person view lah. So it's a system yang mana kita menggunakan kamera di depan untuk kita view dekat mana kita nak maneuver, kita nak masuk celah-celah ke, kita nak pergi in between tight gaps lah, tempat kecil. So apa yang saya boleh sarankan for newbie yang baru nak join adalah beli setup yang berpatutan, berpada dengan poket dia lah. Kan kita nak kena ukur baju badan sendiri, betul. So nowadays dah senang sebab teknologi dah banyak, dah macam-macam. Even brand yang keluar macam few brands yang ada in the market, dalam pasaran pun ada. Salah satunya contoh yang paling terbaru lah, keluaran oleh DJI. So yang mana set dia adalah goggle dan juga kita boleh link to our tab, iPad ke, iPhone ke. So indirectly instead of kita terus pergi ke drone-drone yang mungkin belum bersesuaian dengan kita, kita boleh cuba juga simulator dulu dalam few hours, dalam beberapa jam sampai kita rasa selesa dan kita boleh start fikirlah apa yang kita nak buat. Okey, Cik Farhan nampak tadi bila cakap tentang drone kan, depan kita ni banyak jenis drone yang ada. Ya, betul. Mungkin Cik Farhan boleh kongsikan sedikit jenis dan kategori drone yang ada depan kita ni. Oh, okey. So basically kita ada banyak jenis drone dan ikut keperluan dan kehendak yang kita nak lah. Contoh yang macam cara pegang ni, ini kita panggil microwave. So size dia 95. So yang ni adalah sesuai untuk indoor. Dan kalau kita tengok shooting-shooting pun banyak industri dah start pakai. Yes, dia kecil je tapi capability dia macam yang lama-lama yang besar-besar. Tapi kebanyakan kamera mesti wide. Kita akan pakai wide ataupun kita akan guna action cam. Macam contohnya kita guna yang jenis kecil ni, kita pakai Insta360 ataupun kita pakai GoPro. So tak perlulah yang macam kita tengok zaman-zaman mungkin 20 tahun lepas, 10 tahun lepas. Dulu pakai helikopter. Betul, manual tune. So kita dah ada teknologi. So teknologi membantu insya-Allah untuk newbie kurangkan jimat modal dia untuk tak payahlah crash kan. Maknanya dia belajar tak macam orang dulu. Kena tune manual apa semua. Lawa, lebih smooth. Setuju. Sebab bila cakap betul betul. Sebab saya ada sahabat saya, Azamul Ashraf, dia videographer. Betul. Dan dia juga pemain drone. Dia pun famous. Dia pun famous. Dia pun famous Semua antara. Awak kawan-kawan dengan orang famous. Saya dahsyat kan kawan-kawan saya ni Bajai Azamul. Azamul ni dia sebagai videographer. Bila dia pakai drone, memang dia pun cakap banyak mempermudahkan urusan dia. Betul. Kalau macam dulu kalau dapat shot-shot atas ni memang leceh payah kan. Okey, itu dari segi kategori drone lah. Dari segi bajet ni kita nak tahu. Okey, sebelum kita nak tahu in term of budget tu kita that's why saya cakap macam saya advise tadi, kita fly dalam simulator lah. So simulator ni alam maya. So kita boleh praktis, nak crash berapa kali pun, nak sangkut ke pokok pun tak membahayakan. Sebab the main important thing is kita punya keselamatan. Maknanya faktor keselamatan tu yang paling ditekankan dalam mana-mana RC. Tak kisahlah bagi ke, crawler ke, helikopter, plane, drone. So semua yang berbilah ni, kita boleh cakap berbilah lah, yang ada blades kan. Semua benda ni boleh mendatangkan kemudaratan kalau kita tak tahu the basic knowledge. So fly merata-rata, pergi bangunan kaca tu, benda-benda tu yang agak berbahaya. Okey, ini antara yang contoh kita boleh tengoklah bagaimana Farhan tengah fly kan yang ni? Ya, yang ni yang saya tunjuk tadi DJI FPV drone. Ya, ini adalah salah satu je lah. So ini kita main LOS, kita panggil line of sight, di depan mata. Kalau kita pakai Google, kita panggil FPV, is first person view. Kita kita bayangkan kita di dalam kokpit tu. Kita macam kita pilot sama Ya, kita akan nampak sama. FPV macam kalau tengok simulator ni, kita nampak simulator. Okey, kalau dia ada banyak jenis setup. So ni adalah salah satu setup yang kita boleh cakap simple, main dengan anak-anak pun boleh masa PKP MCO. So dalam ni akan nampak the view. Ya. Walaupun kecil tapi fly dia macam drone besar. Rasanya boleh tak kalau kita tunjuk kat penonton? Boleh nampak? Boleh kalau kamera boleh view. Ini semua memang Farhan yang buat sendiri ke? Tak, dia ada macam-macam jenis. So ada yang DIY, ada yang cuba betulkan, nampak tak dia punya? Nampak tak dia punya kamera? Nampak macam putih-putih saja. View dia. Nampak boleh cuba buat demo. Kejap, saya scankan. Dia kena scan dulu. Kena scan dulu. Okey, tak apa. Kita bagi dia scan lepas tu kita kongsikan dengan penonton. Boleh. Nampak tak? Macam
Jadi banyak jenis sebenarnya drone-drone ni. Ingatkah ada satu jenis saja Betul. Tapi dia ada jenis. Ingatkah yang kecil ni pun kecil-kecil biasa tapi rupa-rupanya kita tengok pada cili padi. Dulu kita beli Zack, orang-orang yang beli drone ni semua yang beli dah ready untuk kita pakai lah untuk kita main. Tapi Farhan ni lebih kepada dia ada macam-macam simpanan yang ada ni. Dengan pelbagai tengok bateri pun ada macam-macam jenis bateri. Baik, nanti saya tunjuk dekat dalam description of Google. Okey. Apa Muaz bateri macam mana? Bateri pun ada macam-macam jenis. Okey, kita tengok pada bateri. Betul. Bateri yang besar adalah lebih tahan lama lah kot. Dia depends on setup. So kecil-kecil ni kita tak pakai yang dia berat-berat mana lah. Kita tak pakai yang besar. Yang besar-besar. So kita akan pakai macam ni dia satu sel. So each of it ada satu sel, 2 sel, 4 sel. So depends on kemampuan dan apa kehendak. Contohnya kita nak dia tak semestinya saiz. Saiz berat ringan pun salah satu faktor. Dan kita nak capability. Contoh kita nak angkat GoPro. So kita dah tahu dah calculation dia, motor besar mana dan kemampuan dia untuk angkat. So by right basic knowledge kita adalah drone kecil untuk angkat berapa berat dan tu. Itu kira secara umumnya lah. So bateri memang ada banyak-banyak jenis. Okey Farhan, mungkin boleh tunjuk demo. Kita pun masa tak banyak sangat. Tapi kita tak sabar nak tengok macam mana. Betul. Depan-depan ni. Okey, so saya buka yang ni dulu Boleh. Kita ambil yang paling simple untuk nak diterbangkan lah. Sebab kita mungkin kalau Farhan nak pakai pun tak apa. Tak apa. Face shield buka sebab kita berada satu jarak tak apa. Saya yang selamat. Tak apa. Saya selesa. Okey. Jom. So basically dia punya pre-setup kita just tengok, make sure prop dia semua terpasang. Okey. Terpakai dan ketat. Lepas tu kita panggil bateri lah, LiPo. Lithium bateri polymer. Kena pastikan ketat. Yes. So, saya benar-benar bila dah di atas ni, udara ni kita risau jatuh apa semua. Ya, betul. So keselamatan tu make sure dalam kawasan kita compound. Contoh kita main dalam this compound area, kita make sure tak ada benda-benda yang menghalang lah. Dan kita make sure kalau ikut rules keselamatan lah dalam RC. Alright, sambil tu mungkin kita sebab kita lebih kurang 3 minit je tinggal. So, saya tak sabar tu nak tengok. Oh, ada bunyi. Okey, jom. Ke bawah, ke atas. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, boleh tak? Nak naikkan drone ni pun memang merisaukan jugalah bro. Betul. Sebab dia macam nak bawa kapal terbang, nak bawa helikopter kan? Jadi tak? Okey. Alkisah. Bukan senang ni Muaz Woi. Dia terbalik-terbalik lah. Itu dah skill lain lah Zack. Ini yang level up punya boleh buat sikit-sikit pusing apa semua. Terbalik. Buat lagi. Terbalik tu. Ya Tiga dah. Wow. Okey, orang yang baru beli hari ni jangan cuba macam ni. Hari ni je anda dapat tengok drone anda tu. Besok dah tak ada dah. Okay, kalau nak cuba pun boleh. Saya dah setupkan yang biasa punya. Pun boleh untuk basic setup. Kalau macam tournament macam mana? Cuba. Kalau tournament pun macam tu juga setup dia. Cuma drone yang kita gunakan is berlainan lah. Kalau macam ni dia micro drone indoor lah. So kalau untuk outdoor dia punya setup, frame dia apa semua lain. So kelajuan dia, speed dia lain. Tapi ni bila cerita mengenai nak ada lesen, nak ganggu privasi orang ni macam mana pula? Okey, kalau ikut RC punya rules lah, kita dalam radio control punya ni, kita akan main within mata kita nampak. Sejauh mata kita nampak lah. By right, bawah 400 feet. Dan ke depan kita lebih kurang mata besar padang. So kalau FPV wise ni, kita sebolehnya elakkan tempat-tempat yang boleh mengganggu keterangan awam dan mungkin privacy lah. Kita boleh buat laporan polis kan? Tiba-tiba drone datang kat rumah kita bro. Duduk kat tingkap kan. Apa hal pula ni kan? Bahaya. Bahaya. Macam dalam game Ghost Recon, drone tu bom tau. Kita bawa drone, kita pergi jauh, kita boom, meletup kan. Sebab tu dekat lapangan terbang pun tak lepas. Bahaya. Alright, apa pun terima kasih Farhan kerana sudi berkongsikan info-info drone kepada kami dan penonton Borak Kopitiam. Dan mungkin kat mana mereka boleh follow Farhan? Di Instagram ke Facebook? Kalau di Instagram is 6807. Instagram saya. Elias 6807 ataupun Facebook saya mungkin tertera. 6807 bukan nama Ya, dia nickname. Dia macam Rossi lah. Rossi dia ada 46. So saya 6807. Okay. Kalau anda nak tanya banyak mengenai drone ni, inilah orangnya, tengok pada alatan dia pun kita dah tahu dah. Orang yang sangat arif ni. Betul. Alright, jadi terima kasih sekali lagi Farhan. Terima kasih. Tunjukkan tadi kita skill
Dan untuk anda terima kasih banyak-banyaklah. Hari ini secara tak langsung kita dah belajar macam-macam perkara mengenai RC ni. Betul. Terima kasih juga kepada anda yang menonton kami secara live di Facebook Borak Kopitiam. Terima kasih banyak-banyak. Seperti biasa, jangan lupa temu janji kita di masa dan waktu yang sama Minggu hadapan Sabtu dan Ahad 8 hingga 9.30 pagi. Saya Zaid American. Saya Muaz Muhammad. Ingat, hobi kita boleh buat tapi ingat jangan sampai membazir. Biar kena dengan badan kita sendiri dan juga bajet kita. Betul. Jangan lupa solat 5 waktu sehari semalam. Jangan tinggal. Bye-bye. Assalamualaikum. Sebalik baju sesuatu yang harus kau tahu, dan ada rahasiaku yang kau perlu tunggu. Sebalik baju tersembunyi sesuatu pun yang kau perlu tahu. Mungkin cahaya matamu berakhir ke namaku. Mungkin cahaya mataku